أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah surah Al-Jin. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 28 ayat. Dinamakan surah Al-Jin, perihal jin, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada umum bahawa ia telah diwahyukan kepadanya mengenai perihal jin. Tujuannya supaya diketahui oleh umum bahawa baginda sebagaimana ia diutuskan menjadi rasul kepada umat manusia, baginda juga diutuskan menyampaikan Islam kepada umat jin. Dan bahawa ada di antara golongan jin yang telah Islam dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada Al-Quran yang mereka dengar baginda membacanya. Intisari kandungan surah ini membentangkan hakikat bahawa satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa mereka telah beriman dan telah menjalankan dakwah Islamiyah dalam kalangan kaum masing-masing. Setelah menerangkan bahawa jin itu ada yang Islam dan ada yang kafir, Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda supaya menyatakan kepada umum, sesungguhnya kalau manusia dan jin berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu Allah akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan untuk menguji adakah mereka bersyukur dan tetap betul menurut Islam atau sebaliknya. Yakni limpahan nikmat dari Allah Ta'ala yang maha pemurah kepada seseorang, mewajibkan orang itu melipat gandakan ibadat dan syukurnya. Kerana tiap-tiap satu nikmat yang datang kepada manusia, berkehendakkan orang itu bersyukur pada Allah yang mengurniakannya. Kalau tidak, nikmat itu akan menjadi balak bencana. Surah ini diakhiri dengan menerangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa hanya menyampaikan wahyu dari Allah dan perintah-perintahnya yang ditugaskan menyampaikannya. Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan ingkarkan bawaan Rasulnya, buruklah akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunan dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan kepada jalan yang betul. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Dan ketahuilah wahai kaum kami, bahawa sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak. Dan dengan ajaran Al-Quran nyatalah bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran.
Dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Dan bahawa sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka. Oh, Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Surah yang kita bacakan pada malam ini dinamakan Surah Al-Jin. Surah yang ke-72 pada juzuk yang ke-29. Perkataan jin memberi maksud jin-jin. Seekor jin atau seorang jin kita sebut jinni. Sama dengan perkataan insun, manusia-manusia. Kalau seorang manusia kita sebut insi. Al-jin maknanya jin-jin. Perkataan jin ini memberi maksud yang terhalang daripada dilihat. Jin satu makhluk yang tidak dapat dilihat. Yang pertama, tidak lihat secara kebiasaannya. Yang kedua, tidak dilihat dengan rupa asalnya. Jin salah satu makhluk yang Allah ciptakan sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Cuma jin dan manusia bersama-sama dalam hukum taklif. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Dan sebagaimana Allah sebut dalam suratul A'raf. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami penuhi neraka jahanam itu kalangan penghuninya jin dan manusia. Sebagaimana Allah sebut dalam surah As-Sajdah tentang bagaimana neraka itu dipenuhi dengan dua makhluk. Wa imma manusia, wa imma jin. Maka tahulah kita jin adalah makhluk yang mukallaf. Yang diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah. Maka jin cuma ada dua kelompok. Beriman atau kafir. Mana-mana jin yang sampai padanya dakwah, yang mengikuti dakwah, maka jin beriman. Islam. Semenjak zaman Adam sampai zaman hari ini. Maka kita sebut jin Islam. Dan mana-mana yang kafir, walau pelbagai nama agamanya, maka jin itu nama jin kafir. Semenjak zaman Nabi Adam sehinggalah zaman kita. Kebanyakan para ulama menyatakan jin diciptakan lebih dahulu dari manusia. Kemudian barulah diciptakan manusia. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oh, jin diciptakan 2000 tahun daripada kejadian manusia. Dan ini dapat dilihat bila Allah menyempurnakan ciptaan Adam, Allah menyuruh malaikat sujud hormat kepada Adam. Termasuknya ialah iblis yang merupakan jin. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Adalah iblis yang tidak mau sujud hormat kepada Adam itu di kalangan jin. Dia telah melakukan perkara yang fasik. Bukan sebagian ulama seperti Ibn Abbas, Al-Hasan Basri dan lain-lain menyatakan bahawa iblis ialah bapa kepada sekalian jin-jin. Sebagaimana Adam bapa pada sekalian manusia. Cuma anak-anak iblis ini ada yang beriman. Ada yang kafir. Yang kafir di kalangan mereka, kalau disebut syaitan secara mutlak jahat. Yang berperanan untuk menjadikan manusia jauh daripada Allah Ta'ala. Manakala jin pula, maka dia akan terbahagi dua. Sama ada jin tadi Islam atau jin kafir. Tetapi yang memainkan peranan untuk mendatangkan was-was. Ini namanya syaitan. Jin dia tak mendatangkan was-was secara
menghalang manusia daripada mendekati jalan Allah sebagaimana syaitan. Dia ada peranan-peranan dia yang kita akan terangkan nanti. Dan bila kita sebut perkataan jin, supaya ini surah yang khusus nama jin. Ia satu perkara akidah yang wajib kita percaya adanya jin. Di dalam masyarakat Kristian, mereka menganggap bahawa tidak ada jin, melainkan yang ada cuma syaitan. Jin tak ada, syaitan je. Sebagaimana masyarakat kita, dia percaya ada hantu, tapi tak percaya pada jin. Hantu dia. Hantu dia percaya sungguh. Sebenarnya, sebagaimana kepercayaan orang-orang Kristian yang menyatakan cuma ada syaitan, jin tak ada. Dan di kalangan orang-orang Yahudi pula, menyatakan ada jin, syaitan tak ada. Itu Yahudi. Bahagian mereka. Adapun orang-orang sekular, liberal, orang-orang yang berfahaman moden, maksudnya mereka namakan mereka orang moden. Mereka tidak percaya kepada jin, mereka percaya pada sakit jiwa. Mana kalau orang tu merapu, merabang, tu sakit jiwa. Itu mungkin sebab gaji masuk lambat. Okay. Gaji habis cepat, tak dapat balik kampung, nak berjalan suami tak ajak, naik jin, naik hantu. Nak beli belah tak cukup duit, dia pun naik jin. Ini dalam masyarakat barat yang tak beragama, mereka tak percaya jin, mereka percaya penyakit jiwa. Orang ni kena penyakit jiwa. Bukan kerana jin. Sampai sudah mereka tak akan percaya jin. Kita pergi hospital, kita tahu, tuan dia ni sakit kena jin, doktor tak percaya. Dia tanya doktor, apakah dia percaya? Ini kalau dia doktor tak beriman lah. Atau kita doktor dari sudut ilmu doktor belajar, ada tak huraian tentang kerasukan jin? Dia tak akan kata ada. Dia cuma akan kata virus, dia akan kata ini mungkin bakteria, dia akan kata ini mungkin depression, tekanan, ini mungkin sekian. Dia tak akan relate pada jin, tak akan. Itu bukan ilmu doktor. Sebab ini ilmu ini dia sebut sebagai ilmu sekular. Sekular, kita tak kata ilmu doktor itu sekular secara mutlak. Bila doktor tadi cuma belajar secara ilmu yang terbebas dari agama. Islam memperakui semua. Perubatan biasa kita akui. Bukan tidak menafikan adanya peranan jin, peranan syaitan dan hadis-hadis yang banyak. Wanita yang dirasuk jin dan bagaimana Nabi SAW meruqyahkannya, yakni berubat. Kisah bagaimana berhala yang dihancurkan daripada berhala tadi keluar jin berjalan. Setan berjalan yang duduk dengan berhala tadi. Dan sebagaimana hadis-hadis yang banyak berkait dengan gangguan-gangguan dan doa-doa yang Rasulullah ajar. Atau kita masuk jamban atau bahasanya tandas. Kita baca apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan, syaitan betina. Dia bukan sekadar ada jin, dia ada betina, ada jantan. Setan atau jin, dia ada lelaki, dia ada perempuan. Ada betina, jantan. Dan dia beranak. Bila saya katakan, sebahagian ulama tidak mahu membahaskan tentang apakah jin ini ada bapa ke, ada mak ke tak. Cuma sebahagian kata, bapa pada segala jin itu iblis. Kerana dari sudut tawalud mereka ataupun kita kata perkembangan mereka tidak sepenting perkembangan manusia. Ini kerana manusia yang jadi khalifah. Dan oleh kerana manusia ini Allah jadikan sifat yang mulia, maka Allah jadikan mereka tahu mak dan ayah mereka. Bila Allah menyebut walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Allah berfirman dalam surah Isra, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Antara kemuliaan itu anak Adam ada mak ada ayah. Adapun jin dia tak penting benda itu sebab ia bukanlah dalam tahap kemuliaan seperti manusia. Walaupun sebagian ulama kata ayah kepada jin semua ialah iblis. Mak dia siapa pula? Soalan dia mak. Oh, kita nak tahulah mak nak tahu. Lalu ditanya kepada Imam Sya'bi rahmatullahi alaihi. Kerana Imam Sya'bi dianggap ulama yang tahu serba-serbi. Zaman dia Google. Carilah kita apa-apa tanya Google. Kalau teka-teki pun tengok Google teka-teki. Binatang apa yang selalu penat? Tengok Google. Apa jawapannya? Dia lah. Makhluk apa yang kepala 3, kaki dia 8, kepala dia 3, mata dia 6, kaki dia 8. Tahu? Kita pun tengok Google.
Rupanya orang naik kuda sambil bawa ayam seekor. Yalah kuda 4 kaki, ayam 2 kaki, dia 2 kaki, 8. Mata ayam 2, mata dia 2. Mata kuda 2 jadi 6. Orang tengok Google, ada dalam Google tu. Imam Syafi'i Google zaman dia, Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Maka orang pun tanyalah soalan ni. Siapakah isteri iblis? Siapa isteri iblis? Lalu kata Imam Syafi'i, saya tidak hadir waktu dia kahwin. Dia tak tahu. Masa dia kahwin tak jemput. Dia tak tahulah. Kerana ada orang, saya katakan, dia suka tahu benda-benda macam tu. Walaupun tak penting. Dalam Quran, asal dalam Quran, Quran bila tak cerita, dia tak penting. Kalau Quran cerita, penting. Tak cerita bukanlah satu keutamaan untuk kita hidup di sini, nak cari cerita jin. Walaupun kita ada geng-geng seekers, geng-geng pencari hantu ni, yang disebut Ghostbuster ni, ataupun dipanggil paranormal geng-geng tak ada normal ni, tak normal ni, main paranormal, cari bangunan lama, no hotel selesa, banyak jin dia. Cari mana-mana tempat yang lama orang tak duduk tu. Dia pun buatlah Forest City. Jin apa ada kat Forest City tu, check. Tetapi Islam taklah sampai tahap tu. Sebab kita tak punya masa banyak untuk beribadat pada Allah. Tak banyak masa kita. Kerana Allah ciptakan kita untuk sibuk dalam beribadat. Macam kita lah, kalau kita budak sekolah, lagi sekolah. Bukan kerja kita untuk teroka sekolah tu, bangunan berapa juta ke tak. Kita belajar, sampailah kita keluar sekolah. Kita sibuk belajar. Bukan kita nak tanya berapa harga bangunan, siapa kontraktor yang buat bangunan 4 tingkat ni, 3 tingkat. Itu bukan kerja kita. Cikgu masuk pun dia sibuk mengajar. Silibus nak berhabis. Bukan kerja dia untuk tahu benda-benda yang leket-leket. Sama juga kita kat dunia. Cuma oleh kerana manusia dia nak tahu juga hal-hal yang disebut perincian ini. Dia kata jin ni umur berapa, balik umur berapa, dia beranak ke dia bertelur, dia ada hospital tak, dia ada bandar tak, dia makan apa. Sebahagiannya Rasulullah cerita. Dan sebahagiannya tak cerita. Sebahagian diceritakan tempat-tempat yang jin duduk, seperti tandas, seperti pasar. Supaya kita tak duduk tandas lama. Yang duduk lama tandas, menangis dalam tandas, baca buku dalam tandas. Sebab itu tempat jin, tempat syaitan. Kada qada hajat selesai. Dan kita pun baca doa. Kita tak masuk kosong, melainkan dengan doa. Pasar pun sama, tempat syaitan. Maka kita pun tak masuk lama, melainkan sekadar keperluan kita. Maka di sini kita lihat ada. Rasulullah SAW beritahu. Cuma kena tahu macam ni. Jin ialah perkara gaib yang tidak boleh diketahui melainkan melalui pengkhabaran Allah Ta'ala dan Rasul. Ada pun cerita pengalaman orang sekian. Dia tambah rempah ratusnya. Dia tambah, kita panggil autarnya. Dan dia tak wajib percaya. Bukan kewajiban kita percaya. Oh, dia ada pengalaman hantunya macam ni. Itu pengalaman dia bukan bersifat hukum. Akidah, tidak. Dan kadang-kadang dia ditipu oleh jin. Jin tipu dia. Jin kata umur saya 2000 tahun. Kita pun kata, jin ni beritahu umur dia 2000. Apakah semudah tu cari jin? Sebab kalau manusia kuat kelentong, jin pun kelentong lah. Tiba-tiba orang ni bercakap dengan jin, dia kata dia umur 2000 tahun. Dia hidup setiap zaman Balqis lagi. Dia lah tukang jaga kasut Balqis, kita percaya. Geng-geng ni pun cerita. Sebab ada orang, kita kata yang suka cerita yang tak ada asas. Sama juga cerita Ashabul Kahfi. Dia pun cerita Ashabul Kahfi ada satu tu keturunan Melayu. Dah masuk orang Melayu pula seorang tidur dalam gua. Kita yang tidur dalam kuliah kita dah tahu tidur dalam gua tu seseorang ni keturunan Melayu. Dia bawa keturunan Melayu. Macam cerita kisah salah seorang isteri Nabi Allah Ibrahim bawa keturunan Melayu. Ini benda-benda yang tak ada hukum. Maksudnya kita tak perlu peduli sangat. Nak cerita halwa telinga memang sedap. Walaupun yang kaji tu profesor dan sebagainya, ia bukan satu benda akidah. Terutama benda dah lama, benda-benda gaib, lama. Peristiwa yang kita tak tahu. Maka kita berasaskan kepada Quran dan hadis. Yang ni, kalau nak cerita otak macam mana, dengar je lah. Percaya, terpulang pada masing-masing. Percaya, boleh tak percaya? Boleh percaya atas macam, kita percaya cerita-cerita kartun macam tu lah. Tapi dia tak akan jadi, oh awak jadi fasik, awak berdosa. Sebab dia tak ada nas. Sebab itu kita nak, bila tuan-tuan nak cerita bab jin, asas pengetahuan tentang jin yang tahu ialah Allah dan Rasulnya. Nabi saat dia beritahu bagaimana sifat jin. Yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sebagai satu contoh.
Bila riwayat At-Tabrani sebagai satu contoh. Bila Rasulullah menyatakan al-jinnu salah satu asnaf. Jin ada 3 golongan. Satu jin yang boleh terbang di udara. Satu jin yang merayap seperti ular. Satu jin yang berpindah ganda. Jin ni, dia tak akan duduk menetap satu tempat. Kerana dia akan bersaing dengan manusia. Di mana manusia ada, dia kena berpindah. Kalaupun dia ada, dia cuma tumpang yang disebut sebagai amir ataupun awamir atau uwaimir, menumpang. Sebagaimana disebut dalam hadis tentang rumah-rumah orang beriman ditumpangi oleh jin orang beriman. Mereka tinggal di bumbung. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar bumbung bunyi-bunyi, iyalah dia. Kita dah ada jiran jin, biarlah dia. Dia tak kacau kita. Cuma minta dia senyap sikit lah, jangan bising sangat. Kita nak tidur. Kadang-kadang bumbung kan bunyi macam-macam. Bumbung tuan-tuan tak bunyi. Nanti bunyi lah tu. Tapi jangan takut, jangan takut. Bila Rasulullah kata ada jin Islam yang menumpang kamu. Dia selesa duduk orang kita, selesa. Maka tempat dia tak duduklah dalam, duduklah atas bumbung. Menetap. Ya ada hadis yang banyak tentang bentuk jin yang berpindah ganda. Kalau kita suruh dia pindah, dia kena pindah. Sebab jin, dia suruh hak tinggal di satu tempat, manusia lebih berhak pada jin. Kita lebih berhak. Even kalau hutang tu kita terbang buat rumah, walaupun tempat dia ratus tahun, katakan kita lebih berhak. Sebab Allah jadikan manusia khalifah atas muka bumi. Bukan jin. Jin bukan khalifah. Jin kena ikut manusia. Sebab tu sepakat ulama' di kalangan jin tidak ada rasul. Tak ada rasul. Di kalangan jin, ada orang soleh. Disebut dalam surah ini. Mereka yang soleh, yang baik. Dan mereka ini akan ikut rasul-rasul, mengikut zaman masing-masing. Cuma kewajiban mereka mengikut ajaran Nabi SAW sebagai risalah terakhir. Baik itu sepintas lalu tentang cerita jin secara umum. Baik, surah ini, surah jin, surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Mengandungi 28 ayat. Dinamakan surah jin kerana di dalamnya menceritakan hal ehwal mereka. Hal ehwal mereka apa? Hal ehwal tentang keimanan mereka. Suatu key point perlu kita tahu. Al-Quran bila cerita kisah, dia akan cerita kisah pertembungan orang beriman dengan orang kafir. Semua kisah. Bila tuan-tuan sebut kisah dalam Quran, dia mesti pertembungan, kalau kaum Ad, kaum Samud dengan Nabi masih Islam dengan iman. Dia tak ada pertembungan orang baik dengan orang zalim. Pertemuan Islam dan kufur. Dan kufur tadi bawa pada kezaliman. Kisah Ashabul Kahfi bukan kisah berlawanan dengan orang jahat, berlawanan dengan orang kafir, raja kafir. Maka Ashabul Kahfi itu beriman sebab dia lawan raja kafir yang menyembah berhala. Dan sama sebagaimana kisah Zulkarnain, dia bukan cerita Zulkarnain ini sekadar seorang raja yang memerintah dunia, tentang bagaimana Zulkarnain melaksanakan dakwah menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan kekuasaan yang Allah berikan. Tuan-tuan baca semua kisah Quran, semuanya cerita iman dan kufur. Berlawanan Musa dengan Firaun, apa dia? Iman dan kufur. Nabi Allah Nuh dengan kaumnya, iman dan kufur. Semua cerita dalam Quran, iman lawan kufur. Supaya kita tahu yang penting ialah iman. Dan ancaman yang perlu kita dakwah ataupun perlu kita tangani, kekufuran. Kita tak nafikan kezaliman pun kita lawan. Tetapi yang lebih zalim pada itu ialah orang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Sebab itu kita katakan semua kisah-kisah Nabi-Nabi tuan-tuan baca. Yang kita dah sebut kisah Nabi Adam. Dia berpesan pada anak-anaknya supaya tidak mensyirikkan Allah. Dia menjadi rasul pada anak-anaknya. Mengingatkan isterinya, anak-anaknya. Jangan kufur, jangan syirik. Dan sampai berlangsung zaman Nabi Nuh, berhadapan kaum penyembah berhala. Ad, Samud juga menyembah berhala. Semua kelompok inilah kelompok menyembah berhala. Termasuk Nabi Ibrahim berlawan Namrus yang semua berhala. Islam lawan kufur. Jadi fahamlah kita kisah Quran ni, dia bukan cerita kita macam saya confuse ni, dia ni agama apa? Tak ada. Dia kalau dia Allah sebut puji dia, dia mesti Islam. Dia berpegang kepada asas iman untuk lawan orang kafir. Yang menyembah berhala. Pasti yang dilawan tu mesti sembah berhala. Tak ada lagi yang cerita-cerita yang Allah ceritakan dia tak lawan dengan penyembah berhala. Ataupun orang-orang yang kita katakan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini juga kisah jin. Allah cerita jin beriman, jin kafir. Bagaimana jin beriman sifatnya. Dan bagaimana jin kafir akibatnya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan dalam surah ini
tentang usaha jin untuk mencuri pengkhabaran langit dan bagaimana mereka telah dipanah dengan bintang-bintang atau dipanah dengan panahan daripada langit. Bisyuhub al-muhriqah, dengan panahan-panahan yang membakar. Jadi ada kalangan jin yang boleh naik ke langit, yang ikut setan. Setan curi khabar dari langit untuk menyesatkan manusia. Jin juga curi khabar dari langit untuk tolong Tok Bomo. Sebab Tok Bomo ni kan dia meramat. Kerjanya meramat. Kita kalau tengok, kalau tuan-tuan sakit, sepatutnya kalau dia nak tolong kita, dia cuma obat kita, sembuhkan kita. Tapi kalau kita tengok jenis Tok Bomo, dia cenderung untuk beritahu siapa buat kita. Lepas tu dia balik, nak balas tak? Kawan ni sakit tak habis ni. Dia offer nak balas tak? Nak balas, payah mahal sikit. Dan pasti dia akan tuduh dengan dekat-dekat. Mak saudara. Jirang sebelah, bukan orang lain tu. Ini orang yang kamu kenal. Dia pun berilah benda-benda yang menampakkan macam ditunjuk satu sifat. Rupanya tuduhan. Orangnya misal tebal, kita nak mak saudara aku ni. Padahal memang itu DM dari awal. Orangnya tinggi-tinggi sikit. Yang suka duduk kat tiang tidur tu. Dia bagi sifat macam tu. Jadi kita pun duk perasan, memang orang ni. Rupanya itulah dia cara yang disebut oleh Allah. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dan kerjanya untuk menjadikan kamu berbalah. Sebab tu siapa jumpa bomoh je, dia keluar mesti berbalah. Bukan sembuh. Dia ada musuh baru dia jumpa. Oh, baru saya tahu Ustaz. Rupanya Ustaz kakak ipar saya buat. Rupanya abang ipar buat. Dia sembuh tak? Itu cerita bomoh. Dia mencuri berita langit. Jin tu. Jin dia bersama dengan setan. Setan memang kerjanya untuk menjauhkan manusia dari Allah. Sebagaimana peranan iblis menyesatkan supaya masuk neraka. Jin pula jenis-jenis kacau ni. Jenis-jenis kacau ni, maka dia juga cuba mencuri berita dari langit dan dia juga dipanah sebagaimana syaitan dipanah. Dalam Quran diceritakan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan selepas menyebut tentang ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Dan Allah Ta'ala menjelaskan tentang maklumat tentang jin tidak mungkin diketahui melainkan dengan wahyu Allah. Rasulullah sendiri tak tahu pun ada jin dengan Quran. Sehingga Allah beritahu bahawa sekumpulan jin dengar Rasulullah baca Quran. Ketika mana Rasulullah solat subuh sama para sahabat di Mina, Nabi solat subuh, maka sekumpulan jin dengar. Dan jin ni bila dengar, dia kagum, dia takjub. Kemudian dia balik jumpa kaum dia, terus berdakwah. Mengajak kaumnya beriman pada Allah dengan menyengutukan. Dan menceritakan kita sebenarnya selama ni kena tipu di ketua-ketua kita. Kononnya Tuhan ni ada anak, ada bini, mana ada. Kita dah dengar ni. Dalam Quran sebut, Allah tak ada anak, dia tak ada isteri. Dia tak ada sekutu. Maka jin ini menjadi penyebar dakwah yang cepat kepada kaumnya. Rasulullah SAW tak sedar. Sehingga Allah turunkan ayat ini, baru Nabi tahu ada jin dengar. Untuk makluman kita bahawa alam jin ni kita tak dapat ketahui melainkan cara wahyu. Kalau kita nak teka-teka boleh, tapi kita tak dapat ketepatan macam saya sebut tadi. Kalau orang tu cerita alam jin tanpa ada nas, tuan-tuan boleh percaya, tuan-tuan boleh tak percaya. Kalau dia kata ada hantu bentuk ni, bentuk tak, kita percaya, boleh tak percaya pun boleh. Sebab dia bercakap pada pengalaman dia. Dan ia tidak menjadi kepada asas ilmu yang membentuk hukum. Kerana ini perkara gaib. Yang penting kita wajib percaya ada jin. Yang dia cerita pula bentuk jin ni ada yang makan darah. Sebab saya pernah tengok Ustaz, dia ambulans. Ni orang cerita saya lah, ambulans. Ambulans tu kan dia bawa orang accident. Dia goyang. Rupanya ada jin isap darah, makan darah. Itu pengalaman dia cerita. Tapi tak akan jadi satu dalil. Sebab di sana Rasulullah menyebut tentang makanan-makanan jin. Tulang-tulang, kalau beriman, tulang yang disembelih. Binatangnya. Bila mana kita orang beriman makan daging yang disembelih dengan nama Allah. Maka tulang yang ada itu ialah menjadi makanan jin yang beriman. Ketika mana tulang itu diambil oleh jin beriman, Allah datangkan dagingnya. Daging yang sesuai untuk jin lah. Kalau bukan daging macam kita, kalau daging macam ni kita tak jadi buang tulang, ambil lagi. Lepas sudah jin tak boleh makan. Dan manakala binatang-binatang ternakan jin, dia memakan tahi-tahi binatang orang yang dibela oleh orang beriman. Dijadikan ia sebagai makanan ternakan, ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi benda ni tuan-tuan, kita tak tahu secara ilmu kita. Ini ilmu gaib. Jin ni ilmu gaib. Atas saya sebut Rasulullah sendiri tak tahu bahawa ada jin dengar dia baca Quran. Sehingga Allah beritahu. Sehingga Allah beritahu ada jin dengar.
Sebab tu kita tak mudahlah percaya orang kata, oh saya ada nampak jin 4 ekor, 5 ekor. Dia otak, boleh ditipu, boleh kelentong, boleh, semua boleh. Dia mungkin ada penyakit pun, ya. Dan sebagainya. Benda ni kita tak perlu percaya. Dengar boleh lah. Cuma kita selalu nasihat, tuan-tuan kita, jangan cerita-cerita yang menakutkan orang. Orang beriman ni sifat dia tak buat cerita takut. Sebab kata Nabi SAW, tarwi'ul muslim zulmun. Menakutkan orang Islam tu zalim. Andai kata saya kata, kita lah tengok sesuatu yang kita pun cerita ke orang, kawan tu semua takut. Yang paling teruk takut ke masjid tu. Tu lagi teruk tu. Takut masjid, takut ke surau. Kita yang bawa cerita ni, maka kita jangan. Kalau betul kita tengok sekalipun misal kata ni. Jangan cerita lah. Dia selama ni berani, tak ada masalah pergi awal. Awal pada bila, awal pada imam. Akhirnya dia tak berani pergi. Dia takut. Kadang-kadang kita cerita jumpa rimau pun jangan. Akhirnya dia pun takut nak ke masjid. Jumpa rimau. Misalnya. Padahal mungkin harimau hari tu je sesat keluar. Terserempak dengan kita. Dia jangan jadikan ketakutan kepada orang beriman. Lepas tu kita kalau boleh bawa lah cerita yang menjadikan orang ni berani-berani. Khususnya anak-anak kita janganlah buat cerita takut. Siang budak tu. Buat cerita berani. Kalau rumah kita ada sikit gangguan, jangan ceritakan anak-anak kita gangguan. Cakap itu jiran sebelah dah tu main malam-malam. Jangan sebut gangguan supaya dia tak takut. Dia berani. Ni bayangkan anak-anak kita rumah sendiri pun takut. Tak tahulah rumah orang lain, rumah sendiri. Betul kalau rumah kita pun kita takut. Baik kita mati dah hidup. Rumah sendiri pun takut, bukan duduk dalam hutan. Rumah kita. Kita beli duit bank pun tak habis bayar lagi, nak takut dah. Tak habis lagi bayar ni. Kita renovate, tiba-tiba kita takut. Maksudnya lawang lah sikit lawan. Jangan dia ikut penakut tu. Sampailah kita rasa aman rumah kita. Anak-anak kita pun aman kat rumah. Itu bagaimana saya sebut dia, jangan cerita kisah-kisah takut pada anak. Itu tidak menguntungkan. Dan jin, kita tengok bagaimana Rasulullah bila cerita bab jin, Nabi tak cerita yang takut-takut macam kita dengar orang cerita ni. Rasulullah cerita tentang makhluk Allah yang beribadat, yang macam kita ada tanggungjawab. Rasulullah tak ada cerita dia takut, oh jin ni mampu keluar taring. Tak ada. Tuan-tuan bacalah hadis-hadis Nabi bercakap tentang jin. Malaikat Rasulullah ajar kepada kita perlindungan dia. Baca doa ni, maka syaitan tak boleh mudaratkan kamu. Bila kamu pergi tempat yang pokok-pokok banyak, tu mungkin ada jin, baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila duduk satu tempat, baca doa ni, baca ayat kursi. Sekiranya tak didekati oleh jin. Nabi SAW cuma sebut protection macam tu. Nabi tak adalah cerita rupa bentuk jin macam ni. Itu pengaruh filem cerita kat kita. Kita dah penakut tengok cerita hantu, baca novel hantu. Akhirnya buat rumah hantu pula. Buat rumah hantu. Lepas tu bayar pula nak masuk rumah hantu tu. Buat dia punya tunggang hantu. Boleh buat bisnes rumah hantu. Pameran hantu. Ada pula pameran hantu. Sehingga Mali Fatwa Selangor mengharamkannya. Dulu kita pameran hantu di Selangor. Cuma apa, jenglok lah benda lah. Akhir fatwa daripada negeri Selangor waktu itu. Mufti Datuk Tamiz keluarkan fatwa, ini benda khurafat dan tahyul haram. Diharamkan buat pameran hantu. Maksudnya, betapa masyarakat kita dah penakut, dah ajar benda ni, dan kita pun janganlah ajar anak-anak kita masuk rumah hantu. Ada masuk rumah hantu, ajarlah masuk rumah Allah. Masjid surau, rumah hantu juga dia masuk, dah lah bayar. Rumah Allah free, tak bayar. Masuk rumah hantu bayar, bukan murah, RM20, RM30. Berjemaah masuk. Ini kerugian kita. Kerugian kita dalam mendidik anak-anak. Didiklah anak-anak berani. Jangan didik anak takut. Berani. Jadi jin, Rasulullah bila cerita bab jin, Rasulullah bukan ajar kita takut. Rasulullah nak ajar kita ada makhluk lain yang sembah Allah bersama kita. Yang sama-sama menjunjung perintah Allah sama kita. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, kalau jin beriman dia tak tolong ke orang Palestin tu, Ustaz? Masalahnya jin Israel pun ada. Duduk berlawan jin Israel. Jin Amerika pun ada. Jadi, jin ni dia ada musuh dia jin. Kita tengok Ustaz ni jin Islam ramai-ramai. Tolonglah orang Islam kat sana. Curi peluru Israel sikit bagi. Curi makanan ke. Masalahnya Israel pun ada jin dia. Duduk berlawan sama jin. Orang lawan orang, jin lawan jin. Macam tu. Penyokong lawan sama penyokong. Macam orang main bola lah. Orang main bola dia main lawan sama-sama dia. Kita penyokong atas berlawan kat atas. Dan tu dia ada puak-puak dia. Jadi itu cerita alam jin. Kalau kita lihat kaitan surah ini dengan surah Nuh sebelum ini.
Dalam surah Nuh Allah menyebut istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah, Allah pengampun, Allah pasti akan berikan kamu kemurahan rezeki. Turun hujan, anak pinak yang ramai, kebun-kebun yang subur, sungai-sungai dan mata air yang mengalir. Dan dalam surah Jin ini juga disebut benda yang sama. Kalau beriman, ada limpahan rezeki dari Allah. Wa anistaqam wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu istiqamah dalam agama Allah, kata Jin. Kalau kamu istiqamah dalam agama Allah, nescaya Allah melimpahkan rezeki yang banyak. La asqainahum ma'an ghadaqa. Akan turun mencurah-curah airnya, yakni nikmat. Dalam surah Nuh alaihissalam cerita pada kaum, kalau kamu beriman, minta ampun, mencurah-curah turun hujan, punca rezeki. Dalam surah Jin cerita benda yang sama. Kalau kamu istiqamah dalam mentaati Allah, mencurah-curah datangnya nikmat Allah Ta'ala. Kalau dalam surah Nuh, diceritakan tentang menganjur manusia untuk melihat ciptaan Allah berupa langitnya dengan firman-Nya, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan 7 petala langit yang tersusun-susun? Maka dalam surah Jin juga disebut tentang bagaimana jin mencari berita-berita di langit. Mencari duduk di tempat-tempat di langit bagi mencuri berita. Bila Allah kata tidakkah kamu lihat langit dengan lapisannya? Surah Jin cerita antara apa yang berlaku di langit ialah syaitan-syaitan dan jin cuba mencuri berita. Kemudian kalau kita lihat kandungan surah ini secara umum, surah ini dia ada 2 poin penting nak disampaikan. Pertama, menceritakan hakikat yang berkaitan dengan jin. Yang kedua, menceritakan perintah kepada Rasulullah untuk meneruskan dakwah. Berkaitan jin dengan dakwah Rasulullah, Allah Ta'ala nak khabarkan pada Nabi SAW. Ketika ada manusia menolak, Allah jadikan jin kelompok yang paling cepat menerima dakwah. Tetapi kamu, wahai Rasulullah, tetap teruskan dakwah. Dah ada ni berita-berita baik kemenangan dakwah dengan keislaman jin-jin. Macam saya katakan, bila kita mentaati perintah Allah, sebelum kita mencapai kejayaan, Allah dah tunjuk bunga-bunga kejayaannya. Teruskan. Sampailah ditahqiqkan atau disempurnakan kejayaan tersebut. Baik, kat surah ini diceritakan tentang keimanan sekumpulan jin dan Quran yang mereka dengar, yang dibaca oleh Nabi SAW, iaitu ketika mana Rasul berada di Mina, sekembalinya Rasul daripada Taif sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ayat ini turun sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Rasulullah salat subuh, maka jin-jin mendengar bacaan Nabi SAW dan mereka mendapat petunjuk. Kemudian surah ini menceritakan bagaimana jin membesarkan Allah, mengesakan Allah, membuang kejahilan yang selama ini dipegang oleh mereka. Selama ni jin kata kita ni kena tipu oleh ketua-ketua bodoh kita. Yang kata Tuhan ni ada sekutu, Tuhan ni ada isteri, Tuhan ni ada anak. Walhal tak ada. Bukan kita ditipu, kononnya tak ada orang bercakap bohong dengan Tuhan. Rupanya ada yang bercakap bohong dengan Tuhan, yang kata Tuhan ada anak, ada isteri dan ada sekutu. Maka jelas bagi jin. Kemudian surah ini juga menceritakan bagaimana usaha jin untuk mencuri berita dari langit untuk mengetahui maklumat tentang apa yang berlaku di dunia. Sedangkan langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Yang akhirnya Allah Ta'ala tidak mengizinkan lagi. Dulu sebelum perutusan Nabi Muhammad SAW, jin boleh curi berita tanpa mereka dikenakan apa-apa bentuk azab. Tapi kali ini mereka tak dibenarkan. Sebab itu semua pengkhabaran selepas yang berkait dengan bomo ni, berkait dengan jin, selepas kebangkitan Nabi SAW adalah bohong. Kerana mereka tak dengar berita di langit sebenar. Melainkan mereka dipanah oleh malaikat malaikat yang menjaganya. Dan surah ini menjelaskan bagaimana jin terbahagi pada 2 kelompok, beriman dan juga kafir. Dan Allah menjelaskan bagaimana balasan jin beriman di dunia dan di akhirat. Dan bagaimana Allah memberi amaran kepada jin-jin yang kafir dengan azab Allah Ta'ala yang dahsyat. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang bagaimana jin ini mengelilingi Rasulullah ketika mana Nabi baca Quran. Jin ni dia keliling, dia panggil tajammuk. Tajammuk keliling Rasulullah waktu Nabi baca Quran. Sebagaimana Allah cerita dalam ayat ke-19. Wa annahu lamma qama Abdullah. Ketika mana berdirinya hamba Allah, yakni Nabi SAW, membaca Al-Quran, maka jin ini berkumpul di sekitar Nabi SAW.
Dan surah ini juga mengandungi tentang perintah kepada Rasulullah untuk meneruskan dakwah kepada manusia. Ikhlas dalam amalannya dan mengajar, mengingatkan manusia. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak boleh beri manfaat, yang tidak boleh memberi mudarat. Dan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu orang-orang yang kufur, tidak ada yang menyelamatkan manusia bila mereka menderhaka kepada Allah Taala, dan pasti akan datang azab yang akan ditentukan harinya oleh Allah Taala. Kemudian ayat ini diakhirkan, surah ini diakhirkan dengan menceritakan hal-hal ilmu ghaib itu milik Allah mutlak. Dan di antara hal-hal ghaib itu ialah alam jin. Ini milik Allah mutlak. Memang kalau pun tuan-tuan, Ustaz, saya dah baca buku bercakap dengan jin. Saya baca buku alam jin. Sekian. Ingat, semua berita jin, berita gaib. Bila berita gaib tidak ada jalan mengetahuinya, melainkan melalui tarik jalan wahyu dan hadis Nabi SAW. Yang saya kata cerita ikut pengalaman dia, cerita ikut ni nenek moyang ni, itu cuma cerita. Maka kalau kita tak nak percaya, kalau kita tak nak membenarkannya, maka itu bukanlah perkara yang merosakkan akidah kita. Kerana semua yang berdasarkan nas sahaja yang dikira hukum. Dan kita pun kena hati-hati. Tuan-tuan, orang bercakap tentang perkara gaib tanpa ada dalil, tuan-tuan kena hati-hati. Akhirnya lahirlah apa disebut tahyul dan khurafat. Tahyul dan khurafat ialah orang yang cuba bercakap hal-hal gaib tanpa ada sandaran. Akhirnya dia pun cerita khurafat macam-macam. Akhirnya bila kita nak masuk suatu rumah, oh ada jampi dia. Masuk hutan ada jampi dia. Sebab ni dia hutang ada penjaga dia. Oh sini ada penjaganya. Semua ada penjaga. Akhirnya kita berdatuk cuculah dengan jin-jin ini. Datuk cucu nak tumpang lalu. Kita dah berdatuk cucu. Dah jadi cucu jin pula kita. Tak semena-mena. Ini tahyul khurafat yang dimainkan oleh masyarakat. Sehingga datang puja pantai, datang main puteri, datang makyung, datang wayang kulit, datang kuda kepang, datang benda-benda tahyul mahyul ini. Kononnya untuk dapat subuh padi, okey ini upacaranya. Nak dapat tangkapan laut banyak, ini upacaranya. Nak sembuhkan orang sakit, ini upacaranya. Orang-orang yang mendakwa perkara gaib tadi. Yang bila mana nak jadikan, nak buka tanah selamat, begini caranya. Ada seorang hamba Allah, dia ambil ilmu buka tanah. Ilmu buka tanah. Maknanya ilmu jin lah ni. Ilmu tak betul, tahyul. Dia pun pergi, bawa, dia kalau ikut ilmu dia ni, ilmu tok-tok bomo lah ni. Dia akan buat bertih. Bertih, dia letak dalam dulang, tengok tanah tu berapa ekar. Kalau banyak-banyak dulang dia. Kalau kecil, 1 dulang. Besar, 7 dulang. Maka dia baca mentera tersebut dijamu, barulah dia boleh buka tanah. Itu tahyul dia. Jadi yang ni nak buka tanah tapi kedekut, tak nak bertih tu mahal sikit. Dia pakai pokok apa lah. Pakai. Oh jin pun marah selama dia makan bertih. Akhirnya kena rasuk dia. Ilmu ni tuan-tuan, ilmu tahyul khurafat. Macam kita tengok ajaran bila mereka nak buat upacara gelanggang, mereka panggil semah. Semah, main wayang kulit mereka semah dulu. Dipanggil puja pentas. Nak main kuda kepang dia semah dulu. Kadang-kadang yang tok dalang ni semah, suara dia bertukar macam-macam. Lalu dia boleh makan ayam mentah. Dalam upacara semah tu dia makan ayam mentah. Kerana jin masuk dalam badan. Sehingga waktu tu kadang-kadang mengharamkan wayang kulit. Sehingga dia buang semua unsur khurafat. Dah buang, okey baru boleh main. Sehingga rupanya tok dalang tu, dia akan seru jin yang dengan pelbagai suara masuk. Oh, jadi ada 10 suara. Suara jin masuk belaga. Dia mulakan dengan cara, dia panggil semah gelanggang. Istilah dia. Ini tahyul mahyul. Lepas itu datang Islam, buang semua benda macam ni. Tak ada kaitan. Yang merosakkan akidah. Ini bumi Allah, milik Allah. Tuan-tuan nak masuk bumi ni, nak ambil tanah ni, maka sebutlah nama Allah. Doakan keselamatan. Tak ada jampi serapahnya dalam Islam. Melainkan doa-doa dan zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Ini yang benarnya. Jadi kita tegaskan, jin ialah ilmu perkara gaib. Yang bukan boleh diteka oleh manusia lalu membawa unsur tahyul, mahyul dan khurafat. Mesti berdasarkan pada nas dari Quran dan hadis Nabi SAW. Supaya kita terselamat daripada syirik yang kita tak sedari ini. Khurafat yang tidak kita sedari ini. Tahyul yang membodohkan akal kita. Bukan membodohkan tamadun manusia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.